Sesi yang kedua. Okey. Berapa ketiga? So, tadi tuan-tuan dah dengar daripada Tuan Fadil mengenai tentang self from harm secara general. Okey, untuk slot ni kita kecilkan sikit untuk tuan-tuan dan puan pandang kepada pengakap, ahli pengakap. Maknanya pengakap kanak-kanak, muda dan remaja. Okey, so slide saya tajuk dia tajuk dia tata dasar dan tata kelakuan dewasa. Okey, dasar polisi dan kelakuan tata kelakuan PPM. Next. Okey, untuk objektif sidang ni, yang pertama adalah membolehkan sesiapa untuk menyokong aplikasi polisi perlindungan pengakap kanak-kanak ataupun kanak-kanak lah kita lebihkan, and then belia dewasa dalam kepengakapan. Yang kedua, kita akan mencegah penderaan dan bahaya kepada sesiapa yang terlibat dalam kepengakapan. Ini yang saya maksudkan tadi, iaitu yang pertama, tuan-tuan perlu tahu mengenai akta kanak-kanak yang terbaru tahun 2007. And then pencegahan tu, dan yang ketiga adalah menyokong sukarelawan untuk mengendalikan situasi berkaitan dengan buli, penderaan dan keselamatan. Macam sebelum ni Encik Fatil ada bagi tahu, semasa korobori ada ahli pengakap bil mengambil aduan ataupun take informasi tu untuk disalurkan ataupun dipegang sebagai punca kuasa untuk pelaporan yang akan datang. Okay, next. Okay, ini adalah polisi selamat daripada bahaya PPM. Okay, tuan-tuan kena, macam tadi Tuan Fadil dah buka sebenarnya. Okay, untuk safe from harm, untuk PPM, kita ada dua buku safe from harm. Yang satu warna ungu mengenai dasar polisi, dan yang kedua adalah warna biru tentang tata kelakuan. Okey, kita tengok dulu polisi selamat daripada bahaya. Okey, ini sebenarnya dasar polisi ni dia translate daripada WOZM-nya kepada bahasa Melayu. Tapi untuk PPM kita ada sekat beberapa maklumat daripada WOZM ke PPM, sebab ada setengah WOZM punya safe from harm tak mengikut budaya Malaysia. Contoh dia macam bukan paksaan, kita panggil arahan untuk solat. Kalau tak benarkan, kalau tuan-tuan paksa untuk solat, sebenarnya kalau ikut WOZM dia boleh, tuan-tuan tak boleh paksa secara paksaan untuk solat. Tapi dalam PPM kita tak pakai yang tu. Maknanya untuk solat adalah wajib. Maknanya tuan-tuan boleh arah dia atau memarah dia untuk dia ada certain line sikit. Okay, next. And then ni PPM Intizam untuk Asifamania, untuk Intizam untuk mengawasi dan melindungi kebajikan untuk golongan muda remaja, pemimpin dan pemegang taruh yang terlibat dalam kepengakapan. Okey, untuk kalau tuan-tuan baca sendiri dalam dasar polisi pengakap ni, untuk safe from harm, sebenarnya dia adalah penyelamat kepada ahli pengakap itu sendiri, kepada ahli dewasa, dan ahli dewasa kepada pengakap. Sebab tuan-tuan kena ingat dalam safe from harm ni dia ada one by one, dia punya ni man to man, and then man to woman, woman to man, and then woman to woman. So dia ada dia punya dasar polisi.
Okey, itu dasar polisi pengakap. Okey, next ni adalah tata kelakuan safe from harm. Okey, objektif dia adalah mengetahui tata kelakuan sebagai dewasa dalam kepengakapan. Yang kedua, mempraktikkan nilai moral dan etika. Dan yang ketiga, mempraktikkan aktiviti dan bincangan mengenai kod tata kelakuan dewasa. Kalau saya terangkan tata kelakuan tu, dia banyak sangat tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan nanti akan tengok dia punya ni. Next. Okey, ni yang saya cakap tadi, buku dia warna biru. Kalau tuan-tuan nak tengok buku ni, sebenarnya ada dekat portal Pengangkat Selangor, tapi ramai sangat tak buka. Bila kita check, klik dekat Safe From Harm punya ni, memang tak ada orang yang baca. Okey, so dalam buku tata kelakuan ni, dia adalah perjanjian tentang peraturan dan tingkah laku, and then tanggungjawab orang dewasa yang terlibat. Lepas tu berdasar, dia lebih kepada tata kelakuan ataupun apa info tentang pengangkap dia sebenarnya. Next. Alright, dia lebih pada ni lah. Contohnya, siapa golongan dewasa? Alright, ni dia. Iaitu terdiri daripada ahli dewasa yang bertauliah. Ni tuan-tuan lah sendiri. Siapa yang ada tauliah, so tuan-tuan dalam golongan ni. Maknanya daripada penolong pemimpin, penolong suruhjaya daerah, pesuruhjaya daerah, penolong suruhjaya negeri dan penolong dan ketua suruhjaya berkat negeri dan yang ke atas. Ni ahli dewasa yang tidak bertauliah. Next, tahu kan? Ke dia tak pergi balik kayu ni? Saya rasa benda ni dah terang dalam kayu ni. Next. Saya tak nak panjang sebab tuan-tuan akan lebih fokus tadi oleh Edward mengenai akta kanak-kanak. Alright, ni dewasa yang lain. Next. Alright. So, saya serahkan kepada Edward mengenai akta perlindungan kanak-kanak. Habis ini, tuan-tuan boleh tanya mengenai macam mana cara ataupun apa tindakan yang tuan-tuan boleh buat ataupun yang tidak boleh buat untuk kanak-kanak itu terhadap PPM. Okey, so saya serahkan kepada Edward. Okey, selamat pagi semua. Nama saya Edward. So saya akan terangkan sedikit tentang undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan perkara safe from harm. So safe from harm policy dan dasar safe from harm PPM dia berdasarkan kepada polisi WOSA dan juga kepada undang-undang di negara kita. So next slide. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu adalah dua undang-undang yang bukan baru sangat, tapi dia undang-undang yang barulah. Yang pertama adalah Akta Kanak-Kanak 2021. So akta ini dia mendefinisikan siapa kanak-kanak dan siapa kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Itu anak-anak yang didera atau diabaikan. So dia ada mekanisme dalam undang-undang. So apa yang relevan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah kesalahan-kesalahan yang ada dalam akta undang-undang akta kanak-kanak ini. Okay, so mainly dia kesalahan pertama adalah pengabaian kanak-kanak yang sudah diterangkan tadi lah, pengabaian. Okay, yang kedua adalah penderaan. So yang dua-dua ni kalau sesiapa yang didapati bersalah akan hukum memang dengan serius lah. So ini adalah something yang nak di-emphasizekan. Okay, kenapa ini penting? So kalau budak-budak kadang-kadang dalam sekolah, budak A bully budak B, siapa yang akan bertanggungjawab? Bukan saja budak A yang akan bertanggungjawab. Sekolah, pihak sekolah dan pengetua dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia akan juga bertanggungjawab untuk kes-kes bully ini. Kenapa? Sebab kes ini berlaku di dalam sekolah, di dalam kawasan sekolah, di bawah sediaan penilaian sekolah. So sama sekali dalam PPM pengangkap, dalam camp pengangkap ada kes bully, ada budak A bully budak B, atau pengangkap pelada bully pengangkap kanak-kanak seperti itu. Kemungkinan pemimpin pengangkap
atau Persekutuan Perangkat Malaysia akan bertanggungjawab untuk semua kesalahan-kesalahan ini kalau ada tuntutan sivil dalam mahkamah. Okay? So bukan saja budak itu atau pembuli itu yang akan dikenakan hukuman lah, dikenakan hukuman lah. BPM pun juga akan bertanggungjawab. So ini kita mesti tahulah, kita mesti berhati-hati dan mengikut undang-undang Malaysia. Okay. So Akta Kanak-Kanak 2001. Okay. So kalau ada masa, tolong pergi research tentang akta ini dalam online Google. Okay. Dan akta yang kedua itu Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017. So ni dia memang fokus kepada kesalahan-kesalahan seksual macam abang sexual assault ataupun sexual harassment ataupun grooming, child grooming, pengantunan kanak-kanak. So sexual assault dia ada physical, so macam you pergi sentuh kanak-kanak, meraba kanak-kanak tu, ataupun non physical, secara verbal boleh, secara visual. Okay, so semua tu akan dihukum dengan serius berdasarkan undang-undang ni lah, undang-undang yang baru. So dua-dua undang-undang ni dia memang memihak kepada kanak-kanak. So kalau ada kes dalam mahkamah dan dia suka untuk menentukan apa yang sebenarnya berlaku, mahkamah akan memihak kepada kanak-kanak. So kanak-kanak yang accused lah, dia cakap ni siapa-siapa meraba saya. Okay, mahkamah akan memihak kepada kanak-kanak. Okay, dia takkan memihak kepada orang yang kena tuduh tu. Okay, so ni kita kena ingatlah betapa pentingnya untuk kita mengikuti undang-undang ni dan mengemphasiskan kepada pemimpin-pemimpin yang kita akan melatih. Okay, so yang dua-dua undang ni adalah something like a punca kuasa kepada dasar-dasar dan polisi-polisi safe from harm yang kita ada sekarang. Okay, so in brief, right, secara singkatnya, polisi-polisi, undang-undang semua, what you have to remember, apa yang kamu perlu ingat sebagai jurulatih, sebagai seorang dalam jawatan kuasa safe from harm, is actually ini saja, mematuhi undang-undang perangkap. Kalau you follow undang-undang perangkap semua, don't have to worry lah. Dia tak payah risau tentang apa safe from harm atau apa-apa semua. You punya tata kelakuan, you punya behavior semua akan smooth lah kalau kita pegang kuat terhadap undang-undang perangkap kita dan juga persediaan perangkap kita. Okay? Percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Raja dan Tuhan. Okay, so kita tak membuat benda-benda yang salah lah. Okay, next. Okay, so kita ada kad hijau yang diterangkan tadi. Nanti I think betul tak? Okay, so nanti akan diterangkan apa itu kad hijau. Kad hijau ini ada satu list lah yang do's and don'ts, procedure dia semua. So dia macam handbook. So sentiasa kita kena gunakanlah kad hijau ini, dia akan bantu kamu membuat keputusan, buat satu keputusan dalam situasi safe from harm. Okay? Okay. Okay, so selain daripada kesalahan-kesalahan seksual atau bully, right, safe from harm dia juga dia berkait rapat dengan integriti seorang pemimpin perangkap. Okay, integriti maksudnya amalan rasuah, amalan subversif, yang berpolitik semua tu kita mahu mengelakkan dia. Okay, so just a few reminders lah yang pemimpin perangkap, jurulatih, ahli-ahli jawatan kuasa semua tu jangan melibatkan diri dalam perkara-perkara subversif lah. Okay, tak boleh terang lah. Okay, ini juga lah straightforward, mengawal tinggal laku emosi. So apa maksud tu? Okay, so dalam kalau ada satu case safe from harm, okay, dan kamu yang terlibat, kamu yang kena tuduh, tapi kamu juga ahli jawatan kuasa safe from harm,
kamu juga yang orang yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan. Macam mana kamu ada konflik. So dalam situasi ini, emosi kamu takkan letakkan straight lah, dia takkan fikir dengan jelas. So dalam situasi semua ni, okay, baik kita appoint seorang lain yang tidak terlibat dalam kes itu untuk membuat keputusan, untuk membuat investigation dan semua itu. Okay? Kalau kita tidak boleh melawan emosi kita sendiri. Perhubungan yang sihat ni maksudnya always keep your distance. Okay? Sebelum kita sentuh kanak-kanak, you tanya consent dulu, bolehkah saya tolong macam ni, sentuh macam ni, okay? So ni yang amalan yang sihat, amalan yang terbaik yang kita nak practice lah. Jadi kalau sometimes kita tak tahu, kita ingat kita tolong kanak-kanak tu kan, kita tolong dia buat apa-apa, then after that kanak-kanak tu dia rasa tak selesa kan, kita tak tahu. So kita kena tanya dulu, bolehkah saya tolong kamu, okay, then ada consent, dan baru kita buat. So ni amalan-amalan yang kita perlu mengamalkan lah, okay? Best practices yang kita tidak diamalkan yang dengan konsisten dalam culture kita lah, tapi kita kena lah, okay? Straightforward lah, kena ambil tahu lah tentang perbezaan budaya dan semua tu, okay? Okay, so same thing. Kalau you yang yang dalam kebahayaan, dalam bahaya situasi terhadap ada people lah. So kalau kamu terlibat, same thing, kalau kamu terlibat dalam kes, something case, apa-apa, then baik you mengundurkan diri dan tidak lagi terlibat dalam kes itu, dan appoint someone else untuk buat keputusan untuk kamu. Okay? Okay, media sosial ini penting. So ada banyak cikgu-cikgu, banyak pemimpin yang suka ambil gambar, post dekat laman sosial, post dekat online semua tu lah. Tapi dia bukan salah, tapi ada setengah orang tidak selesa dengan gambar dia orang, atau gambar kanak-kanak dia orang dipublicizekan dalam Facebook. Okay, so ini kita kena ambil tahu sikit lah. Okay, kalau nak buat posting dengan atas Facebook sama tu, kita perlu memberitahu apa atau kadang-kadang mendapatkan consent dia orang. Okay, dia setuju, dia only be post. Kalau sebab kita tak nak get into trouble atau apa, just because kita post Facebook. Okay, so Facebook ni penting. Okay, so ni tentang integriti juga lah. So amalan rasuah semua memang kita bantah dengan sekeras-keras. Okay, no rasuah, no kita mahu pemimpin-pemimpin yang berintegriti dalam segi safe from harm dan juga kes-kes rasuah macam itu. Okay, ini berkaitan dengan tadi yang apa saya cakap tentang Facebook. Okay, so sometimes kita ambil gambar sini sana dan upload, kita tak perasan ada maklumat yang sulit, yang rahsia sulit. Okay, dan kita akan get in trouble lah kalau kita posting semua dekat Facebook. Okay, dah. Okay lah, ini nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh seorang ibu agam, malah seorang cikgu latih atau ahli jawatan kuasa safe from harm. Okay, so saya tak payah nak explain dengan panjang lebar lah apa ni semua. Pemimpin agak semua tahulah. Okay, ini basic seorang mengagam, nilai atau jati diri sendiri, nilai yang kami pegang kepada dalam mengagam, setiap mengagam. So kenapa semua ni penting? Kenapa kita perlu ambil tahu tentang safe from harm, undang-undang, dasar-dasar, semua kompleks.
Kenapa? Sebab nilai kita, tujuan kita adalah untuk kebaikan dan kebajikan kanak-kanak. Okay? Untuk development dia, untuk pembangunan kanak-kanak itu, dia tidak akan boleh membangunkan diri dia kalau dia tidak selamat. So itu betapa penting dia safe from harm dan undang-undang ni semua lah. Okay, okay, maybe ada volunteer tak? Just untuk sharekan experience kamu atau some example lah yang kata kelakuan yang tidak boleh diterima, yang you maybe you experience before dalam kumpulan kamu, dalam daerah kamu yang tak sedap lah, something yang tak sedap. Maybe you can share. Ada volunteer? Faham? Okay, let's go. Kekurangan tidak boleh diterima dan boleh diterima dalam satu kumpulan. Dalam kumpulan tim anda sediakan kena present ke? Orang lama banyak idea, kita tak ada idea. Alasan dulu kau nak beli tenaga, aku nak dapat. Suri ram yang manis, aduhai suri ram sayang. Ada satu-satu. Tu Endun, siapa yang jawab soalan Soalan dua. Soalan satu dulu. Tu Endun? Boleh tak iman kan? Tak boleh terima. Tak boleh terima. Tak boleh terima, jangan tegurlah orang ataupun pemimpin tu depan banyak orang. Itu selalu berlaku. So, do's and don'ts ini lah, boleh dia Itu yang selalu berlaku. boleh dewasa kepada kanak-kanak, dewasa kepada dewasa, Depan banyak orang. dewasa kepada pengurusan bukan Ataupun cara pengukuran yang lebih Profesional. bukan profesional, it's another one. Dalam indun dan Di hadapan orang lain. ajaran orang lain ataupun bertemu dengan pengemudi Oi, bau sejuk. Aduh. Sudah upgrade dah. Sudah upgrade. Oh, mantap. Ya kan. Jadi tentang kata tegur kesalahan di hadapan orang lain. Oh, Memberi nasihat. Ini apa? Don. Yang baik kalau guru kan. Baik sudah. Tak baik. Don ni jangan berdia resis. Tak warna kulit, kaum, budaya. Tapi sekarang kurang, memang ada lagi. Kurang ada. Resis. Jangan be resis. Ada lagi dah kurang. Dulu lagi teruk. Yes. Dulu dikategorikan. Ya itulah. Tapi sekarang dah kurang lah. Sekarang dulu berbanyak lah kan. Dia suka duduk Cina satu table, Melayu India satu table. Sekarang dah kurang. Sekarang dah Pemimpin tu tak. Kalau pemimpin tak ingatkan sekarang dah kurang. yang mana itu kalau pemimpin Sebab sekarang pembahagian kumpulan dah kita set. Kita set dah Tapi semua. sekarang dah kurang lah. Dulu banyak. Apa lagi ya? Apa dah? Don. Dia ni selama malam kan. So malam. Kalau yang budak tak suka, kita pun tak suka lah. Memang dia dengan perkataan Gelaran. gelaran. Gelaran kan. Memangnya gelaran yang Dulu kita okey ya. Ha? Kan kita okey. sekarang kita
Tak boleh ya. Kan kita okey je. Bila dia panggil lah, kita tahu itu dia panggil kita. Tapi kalau awak boleh tak? Body shaming. Body shaming lah tu ya. Body shaming. Akan menjalin hubungan dengan orang muda yang telah Google terus. Mr. Google terus. Ini safe for harm ni kalau daripada makanan safe for harm. Safe for harm termasuk dalam safe for harm. Perlu memastikan makanan yang selamat lah tu. Ya. Bersih dan selamat lah. Situasi persekitaran semua safe for harm tu kan. Semua lah. Yang penting dia tak bahayakan kamu lah. Nanti tak bahayakan perkataan yang kelakuan kata lah. Ini tata kelakuan. Dia nak fokus tata kelakuan yang tidak sesuai. perkataan fizikal, lisan, Isyarat tangan. visual. Isyarat tangan boleh? Pendek. Boleh. Itu isyarat lah. Perkataan dia macam macam gangguan. Perkataan. Dah. Sebelum Sebab kita baru 5 orang. Dah, 5 orang je. Cukup dah, 5 orang cukup dah. Perkataan fizikal dan juga Ada kebaikan kalau kita member kurang kan tak payah kita pergi banyak. Rasa tu sehingga dia tidak biasa. Ya. Bukan ada dari seorang tadi cikgu ni. Padahal memang kita 5 orang kan. bukan 3 lagi belum sampai. kata-kata Oh. yang berbentuk Wah, itu saya punya. Oh. Body shaming dah. Sekarang kita body shaming. okay, penggunaan bahasa-bahasa dalam telefon. Kelakuan yang tidak boleh dilakukan oleh pemimpin dan kanak-kanak ataupun kanak-kanak dengan pemimpin. Okey, kita start dengan kumpulan. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh? Jauh lah. Ayat orang sama rata. Ayat orang Okey, daripada kumpulan 8 untuk yang kami bincanglah antara pemimpin dengan anak murid, saya tahu isunya agak besar kan. Jadi saya rasa yang paling jelas ialah dari segi hubungan cikgu tu dengan murid. Walaupun kita memang klien kita dia anak murid, tapi kita kena jaga batas lah. Contohnya dari segi percakapan, macam mana kita treat budak tu. Kalau dari segi yang boleh terima ni, mungkin kita boleh menjadi pendengar baik kalau ada masalah. Tapi kalau yang tak terima ni, kita tahulah dari segi kita punya gerak bahasa badan dengan murid, macam mana kita layan murid tu, apa perkataan yang kita guna untuk balas balik masalah murid tu. Itu dari pendapat daripada kepalapan tu. Okey, kita lebih kepada percakapan. Kalau yang saya faham lah, maknanya boleh cakap dengan murid tu dari segi apa, lepas tu balas sendiri. Okey, mula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu tadi perbincangan ini bulan 1. Bagus kawan-kawan saya ini. Cepat dia dengan betul. Okey, kita tidak akan memberikan penghargaan. Penghargaan paling mudah kata-kata ucap terima kasih. Kadang kita pemimpin kata pun dan cakap terima kasih kan. Tak perlu bayar, tak perlu kena wang. Just gunakan perkataan. Hormat semua ahli murid. Kena hormat walaupun dia murid ataupun ahli kita, umurnya kanak-kanak, untuk hormat dia, hak dia sebagai kanak-kanak. Okey, peluang yang sama kepada semua ahli. Jangan hanya memilih lepas dia, lepas dia. Jadi murid tu bagi peluang yang sama. Kemudian minimalkan risiko, terutama apabila lelaki dan ahli perempuan, sebaiknya tidak berdua, bertiga, berempat dan sebagainya, supaya mengelakkan risiko satu mungkin salah faham ataupun difitnah sebab adanya saksi di situ. Jadi kalau berlaku kes, ada saksi yang mengatakan menyelamatkan kita, sebenarnya bukan itu yang berlaku. Okey, yang tak boleh diterima menggunakan bahasa kasar sama. Kerana murid juga manusia. Malah tanggungjawab orang dewasa untuk memimpin murid-murid itu jadi seperti mana yang kita mahu lah. Kemudian
pilih kasih Kita bersetuju. Okey, kita bersetuju. terhadap ahli kita. Prejudis, ada ahli kata yang mempengaruhi, ada dalam mula mempengaruhi tidak berkawan atau tak berpihak kepada hakim. Itu saya kira saya pun ambil. Alright, terima kasih. So next. Mak dah habis, kita dah habis semua. Jawapan pertama. Sebab kami dah buat jawapan. Ada jawapan yang Okey, baik. Untuk kumpulan kami, okey, bagi tata kelakuan yang boleh, macam tadilah kumpulan sana kan, seperti memberikan penghargaan, bercakap dengan sopan. Okey, jadi sebab semua murid ni tidak sama perasaan mereka. Setiap satu tu kadang-kadang dia menilai seorang pemimpin tu bagaimana cara pemimpin itu berinteraksi bersama mereka. Jadi pemimpin tu kena pandailah tengok keadaan dan situasi, bercakap dengan sopan dan memberi berkuasa sama seperti itu tadi. Bagi tata kelakuan yang tidak boleh, biasanya perbuatan dengan niat sebenarnya. Kadang-kadang kita nak marah seseorang tapi kita libatkan semua. Jadi tidak adil lah kepada murid tersebut. Jadi kalau boleh, pemimpin tidak boleh nak melakukan perkara tersebut lah. Ya? Okay. Saya rasa ikut bagi murid kumpulan lain. Okey, untuk kumpulan lain. Ada yang lain? Tak nak sama? Tak nak sama, tak nak sama. Sama buat apa? Soalan sama je. InsyaAllah kita cuba untuk tata kelakuan yang boleh terima, menjaga sensitiviti kaum lain. Kita ramai-ramai kan, so sensitiviti. Lepas tu yang lain sama, ada hormat, dan kami buat undang-undang ke-10 jaga perkataan, perbuatan, kemungkinan lah. Untuk yang tidak boleh, kami ada mengenalkan atau double standard. Dan ada lah dalam kalangan pengangkap tu pergi camping sama-sama, satu sekolah sama-sama, tapi pergi makan tinggal dia seorang, tak ajak kawan, kira macam itulah. So dia mengenalkan. Lepas tu diskriminasi jantina lah, tidak boleh juga lah. Kan macam sama lah, kena bagi peluang yang sama kepada semua ahli pengangkat itu melakukan aktiviti. Tak ada, okey saya nak budak lelaki je, budak perempuan duduk dalam dorm. Tak ada. Terima kasih. Baik. Ni ada. Duduk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kumpulan kami yang pertama semua dah ada kan? Tak nak cakap yang ada, yang tak ada je. Menerima tanpa syarat. Ada masalah tu. Yang kedua, menghormati privasi murid itu sendiri. Okay, dan yang ketiga, memberi peluang kepada murid untuk menceritakan sama ada yang disukai ataupun yang dibenci dan sebagainya. Okay, kemudian Dun, yang tak boleh membuat persepsi awal. Okay, kita lupa je kita buat persepsi. Ini macam ni tak boleh. Okay, cuba elakkan. So cukup lah kot. Yang lain dah sebut. Yang akhir sekali semua dah jawab paper 2 kan. Dalam paper 2 safe from harm ada semua tu. Ya, terima kasih. Okey, lain? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita tengok dulu apa yang boleh kita buat. Okay, next. Wake up. Okey, ni yang boleh dilakukan ataupun tuan-tuan nanti akan boleh menjadi contoh yang baik. Berinteraksi secara berhemah, mendorong memupuk kreativiti, mendukung ahli pembangunan. Dia lebih kepada apa yang tuan-tuan buat, sebenarnya itulah yang akan diperhatikan dan diperlakukan balik oleh anak-anak murid. Okey, ni yang boleh lah. So yang lain-lain itu sama juga benda yang boleh yang tuan-tuan cakap tadi. Okey, next. Ini adalah yang tidak boleh, iaitu tidak tingkah laku yang tidak boleh diterima dalam bentuk penderaan fizikal, emosi, psikologi, seksual, budaya, kaum dan agama.
and then memasuki kawasan penginapan atau tempat kanak-kanak menukar atau mandi. Okey, ini telah diterapkan oleh WASM. Maknanya kalau tuan-tuan buat perkemahan, sebenarnya perlu mengasingkan tempat penginapan pemimpin dewasa, pemimpin lelaki dengan pengakap lelaki. Lepas tu pemimpin perempuan dengan pengakap perempuan. Benda ni sebenarnya dah dipraktikkan di sekolah kalau tuan-tuan perasan. Contohnya tandas. Tandas guru lelaki, tandas murid lelaki. Tandas guru perempuan, tandas murid perempuan. So sama je. Cumanya kena dipanjangkan untuk praktik suatu perkemahan. Sebab kadang-kadang bila perkemahan, situ je toilet, semua guna kat situ. So cikgu guna, anak murid pun guna kat situ. So untuk WASM digalakkan untuk memisahkan pemimpin dengan pengangkat. So tak boleh berada dalam satu situasi yang sama. Okey, seterusnya berkomunikasi satu bersama, satu dengan ahli pengangkat atau melalui message teks atau melalui media sosial. And then hubungan intim sama macam tadi yang tuan-tuan sebutkan, yang mengedar bahan yang tidak sesuai serta menggalakkan golongan muda untuk mengambil alkohol, merokok atau menggunakan bahan haram yang lain. Next. Ini yang lain lah. Dan melanggar tata kelakuan PPM. Kalau tuan-tuan buka yang saya cakap tadi, buku tata kelakuan PPM tu ada segala yang boleh dan tidak boleh. Next. Okey, sudah habis. Okey, ada soalan mengenai dasar polisi dan kelakuan. Ada soalan? Ayo. Baik, soalan saya, kalau kanak-kanak kan, sebab saya muda remaja, kalau kanak-kanak, hari tu saya pergi korobori, kanak-kanak kalau dia datang kepada kita dengan masalah-masalah yang dia ada, apa sebagai pengkap dewasa boleh buat? Boleh ke awak okey ke tak ke, ataupun apa dia punya standard dia, urutan dia ke, guideline dia, saya kena panggil orang lain ke ataupun macam mana? Apa, dia tak adalah buat masalah, dia kata cikgu, mungkin dia nak mancing dengan kita ke, cikgu saya macam tu, then what should we do? Adakah saya perlu ambil kes dia ataupun saya macam okey, duduk dulu dan kita urus cara yang sebetulnya bagaimana, ataupun boleh je? Okey, tuan-tuan dan puan, untuk melalui Akta Kanak-kanak tahun 2017, tuan-tuan dan puan sebenarnya tidak boleh menyentuh kanak-kanak. Dilarang menyentuh. Lagi-lagi kalau ambil gambar, saya buat jadi, kalau parent dia su saya akan dipersalahkan. Dan budak ni, tuan-tuan kena ingat budak dia tukar cerita seperti yang Tuan Edward bagi tahu. Budak tukar cerita, mahkamah tetap akan percaya kanak-kanak, bukan tuan-tuan dan puan, walaupun 1000 orang saksi. Itu Akta Kanak-kanak 2017. So cara yang puan maksudkan tadi, kalau dia ada buat report ke apa, yang pertama ambil je aduan, lepas tu kita bukakan kertas aduan PPM untuk tindakan selanjutnya. So nanti tuan-tuan akan next sidang nanti kita akan buat satu cara ataupun borang aduan PPM, macam mana tuan-tuan ambil aduan untuk mengenai macam mana kanak-kanak. Okey, next soalan. Okey, yang ini okey, kalau kita di sekolah sekarang dah keluar prelim, kita tidak boleh mengambil gambar anak murid dan tidak boleh upload di laman sosial.
adakah mengangkat bersama macam itu atau hanya kemudian berikan? Okey, soalan ni sebenarnya saya sendiri ajukan kepada Mr. Kevin. Mr. Kevin daripada KPM, itu apa yang Timbalan Pengarah Curriculum untuk bahagian Curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dia maklumkan untuk mengambil gambar, upload dalam media sosial, dia dibenarkan, tapi tidak dibenarkan memalukan pengangkat tersebut. Maknanya gambar dijatuh, tonton ambil, up dekat tu, itu yang tidak dibenarkan. Untuk kebenaran dengan ibu bapa tu, dia ada pula kebenaran untuk mengambil gambar. Kan ada kita yang keluarkan satu surat kan, memohon ibu bapa membenarkan gambar anak dia diri. Okey, itu pun terpakai, dia kata. Tapi untuk gambar personal Facebook tidak dibenarkan. Parent tu boleh sue tuan-tuan dan puan lah sebab ambil gambar anak dia. Tapi kalau letak dalam Facebook pengakap daerah atau negeri atau kebangsaan, itu dibenarkan untuk promosi program. Itu yang dimaklumkan lah. Okey, next soalan. Kalau ibu bapa dia tak benarkan, kita dah tahu dah. Okey, budak ni mak bapak dia tak benarkan gambar dia dipublishkan. Ada orang setahun sekali budak tu kena isi. Sekarang ni maksud dia kalau dia tidak bertulis, dia tidak membenarkan. Kalau dia tak hantar, maknanya dia tidak membenarkan. Kalau dia hantar, dia akan tulis membenarkan. Dia secara otomatik jatuh tidak membenarkan. Okey tuan-tuan, boleh? Contohnya, kita bukan raja. Kita boleh ambil sikit, kita ambil gambar. Lepas tu, masukkan dalam kita punya sana. Okey, saya sebab tu cikgu sekolah ni je yang tahu gambar tadi. Tapi kalau dalam selalunya, kalau macam negeri, dia akan masuk dalam Facebook negeri, so tak ada masalah. Sebab untuk promosi. Sebab tu dia beza untuk personal Facebook ataupun personal media sosial, tidak ada. Baik, soalan yes. Saya nak tahu sedikit berkaitan dengan the don't tadi, tak boleh, perkara yang tidak boleh dilakukan. Adakah saya nak tahu sudah secara umumnya, adakah perkara-perkara yang telah disenaraikan tidak boleh itu terdapat dalam undang-undang dan akta kanak-kanak? Adakah ia boleh dijadikan isu di mahkamah? Saya nak tahu yang saya serahkan kat peguam. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, dia adalah peguam jenayah civil. Ada sesetengah yang don'ts tu, dia bukan tersenarai dalam akta-akta semua lah, tapi situasi dia boleh dia go under kesalahan-kesalahan tersebut lah. Macam you masuk ke tempat tidur kanak-kanak, itu boleh dikatakan non-physical, a form of non-physical sexual assault lah. Sebab apa niat kamu pergi ke tempat kanak-kanak tidur, apa niat kamu pergi ke tempat salin kan, tempat mandi semua tu. Okay, so ada. Dan kalau texting kanak-kanak on WhatsApp, Messenger semua tu, okay, ini kalau teks dia bukan dia untuk macam very friendly, macam ada suspicious sikit, itu boleh dikirakan grooming untuk niat yang jahat lah, sexual juga atau apa. So kalau niat sometimes niat pemimpin tu baik, tapi kalau result something yang tidak diingini, right, then sometimes kita kena elakkan
texting personal texting lah, sebab tu boleh dikatakan grooming, child grooming kalau kita terlalu friendly. Okay, so kita jaga sikit jarak lah, distance sikit, professional sikit. Dia macam dengan rakan sekerja, ada jarak sikit kan, tak friendly sangat. So kita dengan kanak-kanak, you kena friendly, you kena memahami dia orang, kena jadi kawan dia orang, tetapi jangan terlalu friendly. Kalau terlalu friendly tu dia boleh ada kesalahan grooming atau pengantinan kanak-kanak. Okay. Ada lagi soalan? Okey, apa yang saya nampak, kita sedang menyelamatkan diri kita, betul tak? Menyelamatkan diri kita. Okey, kita tengok akta kanak-kanak tahun 2017. Okey, benda ni berlaku, kita boleh katakan sexual harassment terhadap guru yang dilakukan oleh kanak-kanak. Jadi saya nak minta pandangan dari segi satu, yang pertama, tindakan kita apabila seorang kanak-kanak sebenarnya mungkin asalnya dia tengok cikgu tu cantik, cikgu tu lawa, dan dia menaruh hati kepada cikgu tu. Okay. Yang keduanya, bila benda tu tak ada macam hukum Newton kan, bila ada action dia ada tindak balas kan, tapi tak ada tindak balas, jadi dia rasa macam tak puas lah, tak ada tindak balas. Okay, jadi dia buat tindakan yang seterusnya supaya cikgu tu respon dia, tapi malangnya tak ada respon. So adalah tindakan-tindakan dia. Jadi saya nak tanya lah, dari segi kita tengok tadi, lebih banyak kita menyelamatkan diri kita. Apa yang kita kena jaga supaya kanak-kanak tu tak boleh ambil kesempatan terhadap diri kita berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Jadi dari segi kes macam tu, bukannya saya pun first time dengar kes tu, tapi benda tu berlaku dengan nyata. Jadi syukur saya nak tanya, dari segi kalau katalah benda tu berlaku di dalam organisasi kita, apa tindakan yang sepatutnya kita sebagai pemimpin yang perlu kita ambil? Ada tak satu prosedur yang khusus kalau kanak-kanak tu diganggu secara seksual, tapi bagaimana pemimpin diganggu secara seksual oleh kanak-kanak? Ya, itu saja soalan saya. Okay, so pertama sekali rare lah kan. Okay. Tapi safe from harm ni dia it's not just dewasa kepada kanak-kanak. Dewasa ada, tapi ya kanak-kanak dewasa maybe tak ada. Okay, so dalam situasi ni, okay, ini pandangan saya lah, kita tidak akan mengendalikan dia menggunakan undang-undang lah atau semua. I think this one is lagi kepada pendidikan, education. So sebab dia kanak-kanak, dia ikut saja. Dia see dalam dia tengok dalam movie, dalam TV orang buat macam tu, atau dalam keluarga dia orang buat macam tu, dan dia ikut saja. So dia think is correct lah, dia tak ada salah kalau saya buat macam-macam ni kepada cikgu. So kanak-kanak tu bukan dia jahat. So kalau orang dewasa jahat, dia ada niat jahat. Kanak-kanak I think dia bukan ada niat jahat, dia just ikut apa yang dia tengok last time. Okay, so ini I think tergantung kepada pendidikan. So you have to teach the kanak-kanak tu lah, ini salah, betul. And sometimes Okay, cikgu punya kes tu seronok tau. Best. Dia terbalikkan statement. Selepas dia gagal, dia kata cikgu pos yang mengganggu dia, gangguan seksual dengan contoh-contoh, dengan bukti-bukti. So apa yang kita nak buat? Okay, tapi saya tapi okay, pendidikan number one. Talk to the child, talk to the kanak-kanak, memahami dia, then maybe dia akan kongsikan problem dia lah. Maybe dalam keluarga dia ada problem semua tu. Okay, so kita memberikan satu approach yang berkasih sayang. Okay, then kita memahami kenapa kanak-kanak tu dia berbuat benda-benda macam tu lah yang tak betul. Okay, so itu pendidikan. I think that's the most important. So
confirm ada undang-undang persetujuan ini. Okay, this is secondary. Tapi primary dia pendidikan. Kita kena ajar kanak-kanak apa yang betul, apa yang salah. Kita kena ajar dewasa juga apa yang betul, apa yang salah. Okay. So, yang tukar statement. Okay, kalau kanak-kanak dalam mahkamah dia tukar statement, okay, credibility dia credibility dia akan jatuh. Okay, it's not macam kanak-kanak tu cakap okay A, and then lepas tu dia cakap B, then semua mahkamah memihak kepada dia. Tidak semudah macam tu. Okay, so kalau dia memang flip-flop macam ni, okay, then credibility dia akan disoalkan lah. Okay, so bukan semudah macam tu lah. Okay, mahkamah dia ada proses dia. Yang apa yang saya maksud terhadap tentang undang-undang itu memihak kepada kanak-kanak, it means that sebab last time sebelum undang-undang baru ni, keterangan atau evidence kanak-kanak, mahkamah akan soalkan, dia akan mensyaki, right? Dia tidak akan percaya. That is the default. So sekarang ada undang-undang baru. So tetapi keterangan orang dewasa, default mahkamah akan percaya dulu. Kalau ada pencanggahan, baru mahkamah akan kata okay, memang maybe this one kita tidak boleh percaya. Okay, tetapi keterangan kanak-kanak from last time, dia punya default, mahkamah tidak akan percaya dulu. Dia akan test dia, akan tanya dia, akan tanya banyak-banyak soalan lah. Dan dia akan mewujudkan trauma dalam kanak-kanak. Sebab dah lah dia pergi ke mahkamah, very scary semua tu, everything very unfamiliar. Okay, dan lagi mahkamah soal dia, peguam soal balas. Okay, so sekarang undang-undang baru ni untuk memudahkan proses untuk kanak-kanak. So mahkamah akan percaya keterangan kanak-kanak itu dulu. So kalau kanak-kanak itu flip-flop, dia cakap A dan cakap B dan cakap C, okay, then mahkamah boleh soalkan kepercayaan kanak-kanak ini lah. Okay, so dia bukan berasa mudah macam tu untuk mensabitkan. Baik, ada satu situasi yang kita sebagai penggerak kepada aktiviti pengakar, sebab dewasa lah yang bergerak untuk segala aktiviti. Sekiranya ada aktiviti yang melibatkan ada ahli peserta yang tercedera lah, contohnya peserta itu adalah perempuan, dan walaupun ada pemimpin atau penolong pemimpin perempuan untuk memberi bantuan, tapi mereka tidak berkemampuan, jadi pemimpin lelaki lah yang akan ambil tanggungjawab. Dan andai kata peserta itu yang juga adalah perempuan, okay, jadi yang lelaki ni adakah boleh ambil tanggungjawab tersebut untuk memberi bantuan yang melibatkan terutama sentuhan fizikal? Okay, boleh. Sebab injury ni semua dia tu lagi serius pada maruah lah, apalah. Tetapi kalau boleh kita dapatkan kebenaran kadang-kadang. Kalau boleh lah, kalau tidak boleh dia memang pingsan sudah, okey lah, just buat. Sebab ini lagi urgent, kehidupannya lagi urgent daripada maruah dia. Okay, so memang I think tak ada yang salah kalau kena report lah, ada justifikasi. Okay, memang time yang urgent dan ada pemimpin lelaki yang tahu untuk buat apa-apa. Okay, so not a problem lah kalau emergency. Soalan yang lain? Selamat pagi semua, tuan-tuan puan. Saya nak tambah sedikit lah. So tadi itu adalah soalan emergency kan. So adalah untuk menyelamatkan nyawa. So itu adalah boleh kalau anda ada kebakaran tersebut. Tapi satu kepentingan, mesti ingat jangan lakukan seorang diri. Jangan lakukan seorang diri. So kalau cikgu ada, macam saya lelaki, tapi pelajar perempuan yang jatuh patah tulang, akan kita akan tengok dia berdarah sehingga mati kan. Tapi saya ada cikgu perempuan, so saya ada sekali. Cikgu boleh tolong. Saya tahu cikgu dah ada kebakaran untuk pertolongan cemas, tapi saya ada. So cikgu tolong monitorkan, saya akan melakukan pertolongan cemas sekarang. So semua niat kena clear dengan ada saksi.
So safe from harm ini bukan saja untuk protect kita punya anak-anak, tapi penting juga kalau kita ikut semua protokol dan prosedur dia akan protect kita sebagai sukarelawan, kita sebagai cikgu dan kita sebagai seorang dewasa juga. So macam nanti ada satu slot tajuknya Too Deep Leadership. Too Deep Leadership itu penting sebab dia akan jelaskan kenapa kepada masa kita tak boleh berseorangan, pertama dia bersama dengan kanak-kanak. Dan nanti semua itu dengar tu tak boleh buat macam-macam, mesti masuk penjara. Tak pasal-pasal pergi pengangkap kena masuk penjara. Itu gila. Pokok berbuah sebab saya.